Assalamualaikum and hai semua. Nama saya Nur Asyiki binti Medin. Okey, hari ini saya akan mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan dengan memberi fokus bahagian rumusan. Saya akan berkongsi tips ataupun cara bagaimana untuk mendapatkan markah penuh dalam bahagian rumusan. Okey, mula sekali kita hendaklah mengetahui jenis pembagian markah untuk rumusan supaya kita semua tidak mengabaikan dan memandang remeh bahagian yang boleh mendapat markah penuh dengan mudah. Okey, ini merupakan jenis pembahagian pemarkahan bagi rumusan. Dia terbahagi kepada 4 step, iaitu pendahuluan, isi tersurat, dan kesimpulan. Jadi markah yang paling tinggi kat sini adalah isi tersurat, iaitu dengan memberi 6 isi yang disediakan dalam petikan, iaitu sebanyak 12 markah. Dan bahagian pendahuluan dan kesimpulan ni merupakan markah percuma, atau bukan markah percuma lah, maksudnya korang mudah untuk skor lah. Dan saya akan berkongsi kaedah ataupun tekniknya. Jadi total markah 30 markah. Total markah dia 30 markah. Jadi untuk markah bahasa ni dia kadang-kadang bergantung kepada guru jugalah. Jadi saya tak dapat berkongsi berkaitan macam mana untuk mendapatkan markah bahasa dengan baik lah. Jadi saya akan berkongsikan cara-cara dengan menggunakan 4 step tu, iaitu pendahuluan, isi surat, dan kesimpulan. Okey, seterusnya kita mulakan dengan bahagian pendahuluan. Okay, dalam bahagian pendahuluan ni, kita hendaklah mulakan dengan petikan ataupun rumusan. Selalunya orang guna rumusan lah kan. Rumusan ini membincangkan dan kita plus dengan kata kunci soalan. Kata kunci soalan tu kita hendaklah tukarkan kepada perkataan sinonim. Contoh dalam soalan tu, dia kata kata kunci dia kesan-kesan. Jadi kita hendaklah tukarkan kepada perkataan sinonim dengan menggunakan akibat, implikasi, impak ataupun natijah. Contohnya dia minta kesan-kesan pembakaran terbuka. Kita boleh tukarkan kepada akibat pembakaran terbuka ataupun implikasi pembakaran terbuka. Tapi kita hendaklah menukarkan kata kunci itu dengan perkataan sinonim yang bersesuaian. Jadi kat sini korang adik-adik ataupun korang semua bolehlah menghafal lah, korang just dengan membuat latihan pun korang dah terbiasa untuk menggunakan kata kunci ataupun perkataan sinonim tersebut. Seterusnya korang just salin je petikan, sambung balik daripada kata kunci tadi yang korang tukar kepada sinonim, korang ambil balik petikan, korang salin je salin soalan sehingga selesai. Tu pun bila korang dah tukarkan kepada kata kunci kepada perkataan sinonim, kat situ korang dah dapat 2 markah. Jadi korang jangan lupa untuk salin balik soalan sehingga selesai. Situ merupakan markah yang kedua. Jadi kat situ mudah je korang untuk dapat markah, untuk dapat 2 markah. Okey, seterusnya. Okey, untuk isi tersurat. Isi tersurat ni kita hendaklah mulakan dengan perkataan antaranya diikuti dengan isi pertama, dan ini merupakan penanda wacana yang lazimlah digunakan. Jadi korang boleh hafal untuk korang jangan tinggal tahu apa tu, korang jangan tinggal dia punya seterusnya penanda wacana sebab sangatlah penting. Jadi isi tersurat tu korang mestilah cari dalam soalan dengan betul. Jadi ini merupakan step untuknya macam seterusnya, selain itu, di samping itu, tindakan selanjutnya, akhir sekali. Jadi korang boleh hafal 5 ni je. Korang tak payah dah nak pening-pening fikir yang susah-susah. Jadi kat sini korang dah boleh dapat markah. Sekiranya korang dapat cari soalan, cari jawapan yang diminta dalam soalan. Seterusnya adalah isi tersurat. Isi tersurat ni pelajar hendaklah menjawab soalan berdasarkan kaedah kebat. Maksudnya pada tahap ni korang dia nak dua jawapan je yang perlu korang fikirkan sendiri berdasarkan soalan. Jadi markah dia 4. Pada step ini, pelajar hendaklah menjawab soalan berdasarkan kaedah kebat, iaitu kaedah berfikir aras tinggi. Jadi pada tahap ini, pelajar hendaklah berfikir di luar kotak, di luar kotak tentang apa yang dikehendaki oleh soalan. Jadi untuk soalan ni, pelajar hendaklah banyak membuat latihan supaya mereka terbiasa dengan soalan, dengan memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh skema daripada berbagai jenis soalan.
Okey, seterusnya adalah yang akhir sekali adalah penutup. Okey, pada bahagian penutup ni merupakan jawapan yang kita sama je macam pendahuluan. Dia mudah untuk kita dapat skor markah. Okey, pada tahap ini, pada bahagian penutup ini, pelajar hendaklah memberi cadangan dan harapan. Kalau kamu semua beri cadangan dan harapan ni berdasarkan soalan, kamu akan dapat markah penuh. Kamu semua haruslah menggunakan penanda wacana penutup yang bersesuaian. Contohnya, yang lazim digunakan adalah kesimpulannya dan diikuti dengan siapa. Contoh yang saya berikan contoh macam kita, semua pihak, media massa, ibu bapa, kerajaan dan masyarakat. Yang siapa ni dia berdasarkan soalan lah. Jadi ni antara yang lazim digunakan dalam yang disediakan dalam soalan dan diikuti dengan cadangan dan juga harapan. Berkaitan dengan soalan ni, cadangan dan harapan ni berdasarkan cadangan dan harapan kita berdasarkan soalan tersebut. Okay, terima kasih. Saya harap dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kamu semua dan dapat menjawab dengan baik. Assalamualaikum.